الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمن. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam Husnul Khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUSMOVE Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. FUSMOVE Childcare Center ini, first move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha al-yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sekalian contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan pada akhir dan mengasihi Allah dengan zikir yang banyak. Para penonton yang hormati sekalian, hari ini hari terakhir kita membincangkan akhlak dalam Islam. Seri yang kelima, ini yang terakhir. Walaupun begitu, saudara, kita akan menyentuh di sana sini. Sebab akhlak ini akan berada di mana-mana saja. Kita berbincang tentang Islam, tidak ada akhlak bukan Islam. Kita cerita tentang Nabi Muhammad, kita tersebut Islam akhlak. Kita tak cerita sebenarnya keseluruhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cerita tentang jiran tetangga, kita tidak cerita akhlak. Maknanya hubungan jiran tetangga itu bukan jiran tetangga yang seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membentuk keluarga, tidak ada akhlak dalam komponen keluarga. Tuan-tuan bayangkanlah, komponen keluarga mak, ayah dan anak-anak yang tidak ada komponen akhlak di dalamnya. Mengandung tak ada akhlak, melahirkan tak ada akhlak, membesarkan tidak ada akhlak, meremajakan tidak ada akhlak, mendewasakan tidak ada akhlak, tua tanpa akhlak dan mati tanpa akhlak. Bayang tuan-tuan, bentuk apa keluarga itu? Warna apa keluarga itu? Keadaan apa keluarga itu? Roh apa yang akan keluar daripada keluarga itu? Sebab itu akhlak di mana-mana. Apapun bagi tujuan kita nak merangkumi banyak lagi tajuk-tajuk yang mungkin dapat dibincang bersama dalam titisan embun pagi. Titisan embun pagi ini, maka saya akan tamatkan secara perbincangan yang kita ada bertajukkan siri 1, siri 2, siri 3, siri 4 dan hari ini siri 5 pagi ini tajuknya tuan-tuan akhlak dalam Islam. Ini yang terakhir. Saudara, kita dah bincang banyak. Kita dah bincang akhlak terhadap Allah. Kita dah bincang tuan-tuan akhlak
secara langsung, tidak langsung, akhlak dengan keluarga, akhlak dengan ibu bapa. Kita dah bincang banyak dah tuan-tuan. Akhlak dengan kaum kerabat, akhlak dengan jiran tetangga, akhlak dengan masyarakat, akhlak dengan umat. Hari ini, tuan-tuan, pagi ni yang mulia ni, kita nak bercerita mengenai akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Nabi Muhammad? Yang penting tuan-tuan, siapa Nabi Muhammad? Dan di mana kedudukan Nabi Muhammad dalam konteks diri kita? Di mana kedudukan Nabi Muhammad dalam konteks keluarga kita? Di mana kedudukan Nabi Muhammad dalam konteks kejiranan kita? Di mana Nabi Muhammad dalam konteks masyarakat yang lebih luas? Dan akhirnya di mana Nabi Muhammad di tempat kerja kita, di kilang kita, di perusahaan kita, di ladang kita, di minimarket kita, di supermarket kita, di mana? Di pasar malam kita, di mana letaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan letak cara fizikal, tuan-tuan. Di mana letaknya pengajaran, pembelajaran dan ajaran, didikan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan dan puan, pertama sekali unggulannya dalam hidup kita ini, contohnya tidak dua dan tidak tiga. Mulai pagi ni, saya lah Hasan Ali, contoh dalam hidupnya bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, satu contoh dia. Contohnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah contohnya. Inilah manusia yang berakhlak mulia, inilah manusia kekasih Allah, inilah manusia kesayangan Allah, inilah manusia Rasulullah, inilah manusia Nabi Allah. Inilah manusianya. Inilah manusia penyelamat umat, inilah manusia penyatu umat, inilah manusia yang menjadi tontonan akhlak yang terbaik kepada umat. Inilah manusia, tuan-tuan, yang menjadi contoh dalam apa pun. Contoh suami yang terbaik, contoh ayah yang terbaik, contoh, tuan-tuan dan puan, apa lagi? Contoh pemimpin masyarakat yang terbaik, contoh, tuan-tuan, ketua yang lebih besar lagi, ketua peperangan yang terbaik, contoh peniaga yang terbaik. Ingat, tuan-tuan, Nabi memperniagakan barangan Siti Khadijah sebelum mendapat wahyu. Bayang, tuan-tuan dan puan, itu contoh yang terbaik. Apa pun contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Shah Rukh Khan sebagai contoh, bukan Priyanka menjadi contoh, bukan Cristiano Ronaldo sebagai contoh, bukan Messi, bukan sebagai contoh, bukan. Contohnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan apa pun, dalam keadaan senang, contohnya Nabi Muhammad. Dalam keadaan kita sempit, contohnya Nabi Muhammad. Dalam keadaan kaya raya, contohnya Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad tidak kaya raya, tapi sifatnya terlalu kaya daripada orang yang kaya. Sifat Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad terlalu kaya beyond comparison akhlaknya dibandingkan dengan siapa yang paling kaya dalam dunia. Khashoggi, siapa yang paling kaya dalam dunia? Orang Meksiko itu yang paling kaya, dikatakan orang India yang paling kaya dalam dunia. Tapi sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil sifatnya. Kita berkedudukan, berpangkat, tuan-tuan. Kita berpangkat. Akhlak orang berpangkat ialah akhlak Nabi Muhammad. Akhlak pemimpin, akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak tipu. Nabi Muhammad tidak janji-janji yang bukan-bukan. Tidak. Nabi Muhammad, saudara-saudara, apa yang dia kata, itu yang dia kota. Apa yang dia cakap, itu yang dia buat. Nabi Muhammad tidak bertangguh-tangguh dalam melakukan kebaikan. Nabi Muhammad pandai memikat hati. Nabi Muhammad dengan perangainya, tuan-tuan, dengan behaviornya, dengan laku perbuatannya, menarik minat manusia untuk mendekati Islam. Untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk bersama-sama untuk memikul tanggungjawab sebagai Muslim. Untuk memberikan, tuan-tuan, pembangunan kesejahteraan kepada dunia sejagat. Berlandaskan kepada akidah, syariah dan akhlak. Tiga tunjang utama agama Allah Subhanahu wa taala. So itu, tuan-tuan dan puan. Okey, yang kedua, tuan-tuan dan puan, yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha bila ditanyakan macam mana akhlak Nabi Muhammad, khuluquhul Quran, akhlak Nabi Muhammad itu adalah Quran. Tuan-tuan bayangkan, seluruh Al-Quran 114 surah, 30 juzuk, 6666 ayat untuk memudahkan kita mengingat. Tuan-tuan hebat, seluruhnya tergambar tiap satunya dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebut Al-Quran, sebut pimpinan, Nabi Muhammad pemimpin. Al-Quran menyebut pimpinan keluarga, Nabi Muhammad pimpinan keluarga. Al-Quran menyebut peperangan, Nabi Muhammad pemimpin dalam peperangan. Mentadbir, Al-Quran menyebut tentang pentadbiran, Nabi Muhammad adalah ketua pentadbir. Keikhlasan dalam menjalankan tugas, tuan-tuan, yang merupakan perkara yang penting dalam kita menjalankan tugas. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad adalah yang paling ikhlas. Lahir batinnya, hatinya putih, seputih-putih. Apa yang dilakukannya semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi Rabbil Alamin. Lillahi Rabbil Alamin, kerana Allah, untuk Allah penguasa sekalian alam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ni tuan-tuan, kita ni yang belajar lama-lama, yang belajar sekolah rendah, sekolah menengah, pergi universiti, pergi dalam negeri, luar negeri. Tapi kita tak ambil contoh ini. Dicontohkan kepada kita, ni dia orang ni. Dicontohkan kepada kita, ni Tolstoy lah. Kita ceritakan kepada kita tentang Gorbachev, cerita dengan kita tentang Putin, cerita dengan kita tentang Kennedy, cerita dengan kita tentang Eisenhower, cerita dengan kita tentang George Washington. Kalau yang pentadbiran-pentadbiran pula cerita dengan kita tentang Malinowski, cerita tentang Chris Argyris. Ini orang-orang ni tuan-tuan. Pemuka-pemuka yang paling hebat-hebat disebut dalam dunia ini, who's who dalam dunia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kajian yang dibuat oleh Michael Hart, seorang penulis beragama Kristian. Michael Hart saring manusia yang paling hebat dalam dunia, saring ribu, jadi ratus saring dalam bukunya. Tuan-tuan, Michael Hart tulis bukunya, The Most Important People in the World, The Most Influential People in the World. Buku dia tulis. Tuan-tuan, nombor 1 bagi dia, dalam tulisan dia, dalam kajian dia yang begitu rapi kajiannya. Bertahun-tahun dia ambil masa untuk mengkajinya. Muncul yang pertama, contoh manusia yang terhebat dalam dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Michael Hart, penulis yang sangat hebat bertaraf antarabangsa. Mengkaji, menyenarai, menyaring nama dari pemimpin-pemimpin dunia yang hebat. Tuan-tuan namakan siapa yang tak ada senarai itu. Muncul yang paling atas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang disebut sebabnya akhlak Nabi. Akhlaknya yang menyebabkan dia gunung, piramid kepada manusia yang paling hebat dalam dunia, dipiramidkan macam itu. Kemuncak pada piramid itu terduduklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tuan-tuan dan puan, sampaikan dunia moden, pengkaji, para sarjana yang mengkaji meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di nombor 1 dalam dunia. Macam mana kita? Macam mana engkau Hasan Ali? Macam mana anak engkau wahai Hasan Ali? Macam mana isteri engkau wahai Hasan Ali? Macam mana teman-teman kau wahai Hasan Ali? Siapa dia? Siapa dia ikon dalam hidup kamu ini? Siapa dia? Tuan-tuan kalau tanyakan, baik kita rambang tuan-tuan. Tanyakan soalan. Jangan bagi clue apa-apa. Siapa ikon anak? Siapa ikon? Okey, siapa ikon? Siapa ikon? Adik, siapa ikon adik? Kalau yang muda sekali, siapa ikon? Din, siapa ikon you? Siapa ikon kamu? Ikon. Siapa? Tak ada, saya tak fikirlah ada orang anak muda kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikon mereka ialah pemuzik, penyanyi, pendrama. Tuan-tuan jangan tidak mentama disebutnya nanti tuan-tuan pelakon-pelakon yang hebat, pemuzik yang hebat daripada Korea. Dia akan sebut itu. Yang gila Hindustan pula tuan-tuan akan menyebutkan, pastinya akan menyebutkan nama-nama yang tidak tersenarai pun. Nama-nama ni tuan-tuan, nama ni siapalah Shah Rukh Khan. Minta maaf, bukan saya nak mengkecilkan dia dibandingkan dengan tunjang kehidupan kita, model kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rumah kita penuh dengan CD-CD yang dulu dengan Shah Rukh Khan. Penuh tuan-tuan dengan apa juga. Rumah kita kadang-kadang tuan-tuan dan puan, kita punya pin-ups, dinding-dinding kita gambar Shah Rukh Khan. Satu masa dulu Shah Rukh Khan begitu hebat tuan-tuan. Begitu hebat. Sebab itu saudara yang saya muliakan sekalian, akhlak kita tuan-tuan, akhlak ni cerita akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebut tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dan puan,
Kebanyakannya penulis-penulis, pengkaji-pengkaji mengatakan kita kena teropong daripada 3 segi. Pertama, dia kata daripada pendekatan surah. Gambaran, fizikal, rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan manusia tertawan dalam dunia ini. Tengok gaya berjalan, tengok gaya rambutnya disisir, tengok gaya berpakaian, tengok gaya duduknya, tengok gaya makannya. Ini surah. Satu lagi, sirah. Sirah ialah perjalanan hidup Nabi Muhammad. Daripada lahirnya, sampailah anak mudanya, waktu jadi anak muda remajanya, sampailah waktu awal dewasanya, sebelum umur 40 mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu dia. Siapa dia? Setelah dapat wahyu, siapa dia? Setelah ditabalkan tentang Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul dan menjadi nabi, siapa dia? Pasal kita nak cerita akhlak seluruhnya. Tentang akhlak Nabi Muhammad sebelum dapat wahyu, akhlak Nabi Muhammad masa remaja, akhlak Nabi Muhammad masa dewasa, akhlak Nabi Muhammad sehingga tuan-tuan orang Quraisy nak meletakkan batu Hajarul Aswad itu, semuanya cadangan ditolak. Hanya cadangan satu saja yang memuaskan hati semua kabilah ketika itu, cadangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adilnya dia. Adilnya dia hingga menawan tuan-tuan ketika itu orang-orang Quraisy dalam mudanya dia ketika itu, tapi fikirannya diterima. Macam mana siapa di antara orang kabilah-kabilah ini, ketua-ketua kabilah ini yang memungkinkan boleh meletakkan batu Hajarul Aswad itu di tempatnya. Nah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disebut Al-Amin. Al-Amin. Yang jujur, yang benar, yang terpuji, yang agung. Ini dia. Hujungnya Al-Amin. Siapa yang memberi Al-Amin? Masyarakat memberi Al-Amin. Siapa memberi Al-Amin? Kalau tidak masyarakat pun digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah insan yang boleh dikalungkan dengan kalungan yang bertulis kalungan itu Al-Amin. Yang benar, yang mulia, yang terpuji, yang agung, yang hebat. Bila mendapat wahyu, bayangkan tuan bila mendapat wahyu. Cerita perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya. Dan seluruh akhlaknya ini terpancar akhlak pada dirinya itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan disebutkan tadi surah, sirah, satu lagi sarirah. Sarirah tu fikir Nabi Muhammad, akhlak berfikir. Fikir Nabi Muhammad seluruh alam. Fikir Nabi Muhammad tauhidik. Fikir Nabi Muhammad keesaan Allah. Fikir Nabi Muhammad umatik. Maknanya umat Muhammad SAW. Dalam kepalanya, umatku, umatku, ummati, 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 ummati. Kita diri kita pun kita tak fikir. Pagi tadi kita tak sembahyang subuh. Sekarang jam saya pukul 7:16. Ada yang tak solat subuh lagi, tuan-tuan. Diri kita pun tak lepas. Macam mana nak cerita umat, macam mana nak cerita keluarga, macam mana nak cerita masyarakat, macam mana nak cerita jiran, macam mana nak cerita masyarakat besar, macam mana nak cerita umat seluruhnya. Kalau diri subuh ini pun 7:16 tak bangun lagi. Nabi bangun dalam sekitar pukul 3, pukul 4 begitu dengan tahajudnya. Macam mana Nabi tahajud? Akhlak Nabi, tuan-tuan, sembahyangnya akhlak Nabi, tahajudnya bengkak-bengkak kaki. Bengkak-bengkak kaki kerana berdiri begitu lama. Berjam-jam berdiri. Kita Hasan Ali lah tahajud jugalah, tuan-tuan, tapi markah tahajud dibandingkan Nabi. Di mana markah? Apa markah tahajud saya? Itu yang buat. Yang tak buat langsung, yang tak pernah buat. Yang tak pernah buat sembahyang tasbih, yang tak pernah bertahajud, yang tak pernah sembahyang taubat, yang tak pernah sembahyang hajat, kecuali bulan Ramadan, itu pun tidak ada kadang-kadang sembahyang witir. Macam mana, tuan-tuan?
Yang tak menangis di malam hari, yang tak menangis di pagi hari, yang tak menangis di dini hari. Macam mana tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tangisan Nabi Muhammad, tuan-tuan. Dalam sujudnya, dalam tahajudnya dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sujudnya, tuan-tuan, tempat sujudnya bila Nabi bangun, banjir tempat sujudnya dengan air mata. Banjir dengan air mata baginda. Bayang akhlak ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali sujud, begitu lama masanya diambil, yang Aisyah mengatakan, yang aku dengar, antara yang aku dengar dengan jelas yang disebut ummati, 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 dengan titisan limpahan air matanya di atas tempat sujudnya. Banjir tempat sujud dengan air mata baginda. Itu Nabi. Tempatnya di syurga, bukan sebarang syurga, di atas segala atas syurga. Tapi akhlaknya, kenapa dia harus, tuan-tuan? Kenapa harus? Aisyah nanyakan kepada Nabi, kenapa engkau terus-terus sangat, teruk-teruk sangat engkau sembahyang, teruk-teruk sangat engkau beribadah? Kan kau sudah diampunkan, kau tak ada dosa, kan kau masuk syurga, kan kau pemimpin agung, kan kau kesayangan Allah. Jawapan Nabi mudah saja, bukankah kerana itu aku patut bersyukur, wahai Aisyah? Kita dengan dosa yang banyak, Hasan Ali ni dosa yang banyak. Dosa dengan Allah, dosa dengan Rasul, dosa dengan mak, dosa dengan ayah, dosa dengan isteri, dosa dengan anak-anak, dosa dengan jiran, dosa di tempat kerja, dosa dengan orang bawahan, dosa dengan orang pertengahan, dosa dengan orang atasan. Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa lidah ni. Nabi was a person who was sinless. Nabi tidak ada dosa. Tapi dalam keadaan tidak ada dosa, tuan-tuan, bayangkan akhlak Nabi Muhammad SAW dilaporkan dalam hadis. Nabi memohon ampun kepada Allah satu hari 70 kali. Ada hadis mengatakan 100 kali. Nabi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 70 kali, kadang-kadang 100 kali. Inilah akhlak mulia, tuan-tuan. Sebab itu, di peringkat dirinya, tuan-tuan, bersih. Luarnya bersih, dalamnya bersih, tangannya bersih, kakinya bersih, lidahnya bersih, matanya bersih. Tuan-tuan, kita kena ikut Nabi Muhammad. Boleh ikut 1%, ikut 1%. Boleh ikut 10%, ikut 10%. Boleh ikut 20%, ikut 20%. Jangan tak ikut langsung. Takut Nabi tak kenal kita nanti. Takut Nabi tak kenal kita, tuan-tuan. Nabi tak kenal kita. Bila Nabi tak kenal kita, macam mana Nabi nak bagi syafaat kepada kita? Nabi tak kenal kita. Pasal kita tak ikut cara hidup Nabi Muhammad. Kita tidak ikut akhlak Nabi Muhammad. Yang kita bincangkan siri yang kelima ini ialah akhlak dalam Islam. Akhlak dalam Islam, tuan-tuan, penghulu akhlak dalam Islam, ketua akhlak dalam Islam, pimpinan akhlak dalam Islam, nombor satu akhlak dalam Islam, nombor satu contoh dalam Islam tentang akhlak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu litu'ammima makarimul akhlak. Tidaklah aku diutuskan melainkan untuk memberikan akhlak yang terbaik, contoh akhlak yang mulia. Untuk menyempurnakan akhlak. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Al-Quran. Sebab itu, saudara, yang kedua, yang besar yang kedua yang saya nak sebut itu tadi Nabi. Ingat bila kita membincangkan tentang Nabi, surah, sirah, sarirah. Tuan-tuan dan puan yang berhormat sekalian, sebelum kita meneruskannya, mungkin ada pesanan yang nak disampaikan daripada Yayasan Sabha. Tuan-tuan, pesanan Yayasan Sabha, tuan-tuan, sebelum itu, saya harap sangatlah, tuan-tuan, saya harap sangat, tuan-tuan tengok di skrin telefon tuan-tuan. Di skrin, tuan-tuan, tuan-tuan punya notebook, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tuan-tuan lihat, tuan-tuan, yang the crawling, moving itu, Yayasan Sabha, tuan-tuan, Yayasan Sabha, yang akan membangunkan bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor, Kompleks Anjung Husnul Khatimah, 13 juta harganya, yang akan menjadikan pusat untuk memberikan pendidikan hujung usia untuk bertemu dengan Allah. Pendidikan hujung usia untuk bertemu dengan Allah.
Masya Allah. Dengan modul-modulnya tuan-tuan. 3 hari 2 malam. Habis, bila lapang datang lagi 3 hari 2 malam. Bila lapang datang lagi itu 3 hari 2 malam. Bersiri tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Habis kita mengikuti siri-siri ini, rasanya jalan nak ditempuh untuk bertemu dengan Allah. Mati dalam husnul khatimah, maka sudah terbayanglah, agak jelaslah jalan itu tuan-tuan dan puan. Jadi, kita bangunkan Anjung Husnul Khatimah, non-profit making, bukan tujuan untuk keuntungan. Sebab itu tuan-tuan dan puan, tuan terimalah melalui infak, melalui fidyah, amal jariyah, fi sabilillah, waqaf, zakat. Tolonglah tuan-tuan, kita nak bangunkan segera tuan-tuan. Kita nak bangunkan non-profit making. 1 sen pun bukan tujuan untuk keuntungan. InsyaAllah bersama Yayasan Sabha bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor kita nak bangunkan. Tempatnya di Sungai Semungkis, Ulu Langat. Sungai Semungkis, Ulu Langat, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Dan tuan-tuan, buku 3 serangkai yang ada kat situ, nanti akan disebutkan buku 3 serangkai. Dapatkan buku-buku ini. Buku ini tak ada di kedai buku, tuan-tuan. Tak ada di mana-mana pun. Terus kepada kita. Kita boleh postkan kepada tuan-tuan dan puan. Hasil daripada buku ini pun kita masukkan dalam dana untuk tabung dana Komplek Anjung Husnul Khatimah. Inilah sumbangan kita, inilah sumbangan saya, inilah sumbangan rakan-rakan tuan-tuan untuk kita hidup dan mati dalam menjadi kita, dalam rangkaian kita dikasih, disayang, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya kita lakukan kerana dan untuk Allah, lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Kita tengok sekarang tuan-tuan apa pesanan daripada Yayasan Sabha. Anjung Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjung Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUSMOVE Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. FUSMOVE Childcare Center ini, first move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang dihormati sekalian, oleh kerana siri ini, siri akhlak dalam Islam ini, siri yang kelima ni yang terakhir. Besok pagi kita akan membincangkan tajuk yang lain. Maka saya mengharapkan tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya. Pertama sekali tuan-tuan, marilah kita mulai hari ini menjadi insan yang lebih baik. Akidahnya lebih baik, syariatnya lebih baik, dan akhlaknya yang lebih baik. Sebagai suami, suami yang lebih baik. Sebagai isteri, isteri yang lebih baik. Sebagai anak kepada mak dan ayah, mak ayah saya dah meninggal, kalau ada yang masih hidup lagi, khidmatilah mak ayah. Khidmatilah mak ayah. Berilah tutur kata yang terbaik dengan lemah lembut dengan mak ayah. Pegang tubuhnya dengan lemah lembut. Urut-urut usap-usap rambutnya dengan lemah lembut. Suapkan makanannya dengan lemah lembut dan penuh kesabaran. Cium dia, dakap dia, bisik telinga dia. Yang kita sayang pada dia, sayang pada dia. Saudara-saudara, jangan sakitkan hati dia. Jangan menyebabkan dia tidak menitiskan air mata pun, mata tidak menangis, tapi hatinya menangis. Jangan tangiskan hatinya, jangan.
Ada hadis menyebutkan perbuatan anak-anak yang menyebabkan ibu bapa melitiskan air mata, tertutup pintu syurga buat mereka. Tertutup pintu syurga buat mereka. Muliakan ibu, muliakan ayah. Kasih ibu, kasih ayah. Hari-hari dalam kepala kita, Allah Rasul, mak ayah. Allah Rasul, mak ayah. Bagi perempuan, Allah Rasul, suami, mak ayah, suami. Itulah akhlaknya. Jadilah isteri yang terbaik kepada suami. Wahai sang suami, jadilah suami yang terbaik kepada isteri kita. Layanilah mereka. Layani mereka. Hormati mereka. Kasihi mereka. Sayangi mereka. Jangan tuturkan kata-kata yang kesat kepada mereka. Jangan bentak-bentak mereka. Jangan tengking-tengking mereka. Jangan menyebabkan mereka menoleh di belakang, menitiskan air mata, mengambil tisu, lelap air mata kerana perkataan kita. Jangan. Isteri kita ada sepotong hati, seketul hati. Belailah hati itu dengan penuh kasih sayang. Memanglah kita tidak perfect. Tak ada manusia. Sebagai suami tidak ada yang perfect. Sebagai isteri tidak ada yang perfect. Tetapi we got to strive. Work hard untuk kita berikan yang terbaik sebelum kita dimatikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada kaum keluarga kita, kepada adik, abang dan kakak, yang terbaik. Yang terbaik, hubungan yang terbaik. Dan kita menunjukkan contoh yang terbaik. Tak kisahlah kita anak sulung ke, anak nombor 2 ke, anak 3 ke, anak bongsu ke, yang terbaik. Bantulah. Yang patut dibantu, kena bantu. Adik-beradik tak semuanya senang. Adik-beradik tak semuanya selesa. Anak-anak saudara tak semuanya selesa. Ada anak dara kita yang hidup di bawah keselesaan seorang insan. Bantulah mereka. Kepada jiran, kejiranan. Kita nak jadikan contoh jiran. Mesra kepada jiran. Kita prihatin kepada jiran. Kita raikan jiran. Cerita agama dengan jiran. Akhlaknya ialah siapa saja kita jumpa. Kerana kita seorang Muslim, kita kena cerita agama dengan mereka. Kita dah hidup dengan orang sebelah. Nanti kita akan tajuk kejiranan nanti. Kita dah hidup dengan dia 17 tahun. Kita cerita motorcar dengan dia, betul. Kita cerita pergi overseas dengan dia, memang betul. Kita cerita apa lagi? Kita cerita ke pasar, harga barang-barang tinggi sekarang ni. Kita dah cerita dengan dia. COVID-19, kita dah cerita. Bagian nak rak, kita cerita dengan dia. Tapi perkataan tentang Islam tak keluar lagi daripada mulut kita untuk dia. Kalau dia misalnya non-Muslim, tuan, kita kena bagi tahu dia. Dan pada sepanjang masa, kerana kita menjadi contoh, Nabi Muhammad tunjuk contoh. Behavioral changes. Contoh yang berkaitan dengan laku, perbuatan peribadi, behavior. Itulah yang menggamit manusia kepada Islam. Dan kita ni tuan-tuan dan puan, apa lagi kita nak buat? Kita nak panggil manusia kepada Islam. Kita nak gamit manusia kepada Islam. Kita nak sayang manusia supaya sayang kepada Islam. Supaya kembali kepada Islam. Supaya datang kepada Islam. Supaya terpujuk kepada Islam. Supaya terpanggil kepada Islam. Dan kita mesti menunjukkan contoh yang terbaik. Tadi, sebagai ayah yang terbaik, orang tengok. Anak-anak kita berkelakuan baik kerana bapaknya baik. Anak kita tak sombong kerana bapaknya tak sombong. Anak dia kata-katanya tuan-tuan cantik, halus bahasanya. Kerana ayahnya cantik dan halus bahasanya. Anak kita hormat pada orang kerana ayahnya hormat pada orang. Anak kita hormat pada orang tua-tua kerana ayahnya hormat pada orang tua-tua. Anaknya tuan-tuan, anak kita hormat kepada nenek, kepada tok uannya, toknya. Kerana bapaknya mencurahkan penghormatan kepada tok wan dan toknya. Ditengoknya, modelnya, contohnya. Macam mana ayahnya melayan ibunya dengan penuh kasih sayang. Dia pun menunjukkan contoh kasih sayang. Kalau ayahnya, tuan-tuan, ayah melayan ibunya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kehormatan, mana mungkin anak-anak itu nak menengking ibunya. Kerana ayah tak pernah tengking ibunya. Inilah tuan-tuan yang perlu dicontohkan. Inilah akhlak. Inilah akhlak yang kita bincang. Dan akhlak ini terkumpul, tersimpul keseluruhannya pada diri seorang insan.
yang mesti menjadi contoh kepada kita. Siapa diri seorang insan itu? Nabi Muhammad SAW yang kita bincangkan sebagai penutup kepada akhlak mulia dalam Islam ini. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian, apa pun yang kita lakukan, tuan-tuan, apa pun yang kita lakukan, semuanya menjadi ibadah kalau memenuhi syarat-syarat ini. Pertama, matlamatnya kerana Allah. Tuan-tuan pergi kerja, matlamatnya kerana Allah. Itu akhlaknya. Akhlaknya, apa yang kita lakukan, mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa kita kerana Allah, pergi kerja kerana Allah. Ya? Kita cari rezeki kerana Allah, bagi makan anak dan isteri kerana Allah. Bayang tuan-tuan, bagi makan anak isteri ni satu jihad yang sangat besar. Hari-hari tercatat. Kita bagi makan yang halal, kita dapatkan duit yang halal, kita dapatkan gaji yang halal. Bayang catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari dicatatkan, tuan-tuan, pahala besar dibagikan kepada mereka yang memberikan anak dan isteri mereka, kaum keluarga mereka dengan makanan yang halal, punca-punca yang halal, untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ganjarannya sangat hebat. Terbuka ruang, mana-mana pintu syurga terbuka untuk kita. Dan tuan-tuan dan puan, untuk kita dari akhlaknya, untuk kita membelanjakan sesuatu, tuan-tuan, membelanjakan apa pun kita nak belanjakan, kita nak berikan kesenangan, kita nak berikan keselesaan, dimulai dengan keluarga terdekat, dengan kerabat-kerabat kita dahulu. Barulah, tuan-tuan, kita dapat meluaskan kepada yang lain-lainnya. Tengok keadaan, tengok keadaan. Kalau keluarga kita dah selesa, orang lain. Ramai yang miskin, ramai yang fakir, ramai yang anak yatim, ramai orang gelandangan, ramai yang ibu tunggal, ramai, tuan-tuan, ramai. Ramai orang yang, tuan-tuan, oleh kerana COVID-19 ini, tuan-tuan, mereka diberhentikan kerja. Cukup ramai yang diberhentikan kerja. Yang tidak bergaji dah 3 bulan, masuk 4 bulan tidak bergaji. Tuan-tuan bayangkan. Inilah kita akhlaknya bantu mereka. Secara berpersatuan, kami Yayasan Sabha akan bantu mereka. Dalam berbagai-bagai hal kita bantu. Non-profit making, yayasan non-profit making. Dan ini yang kita usahakan, tuan-tuan. Kalau saya nak bersendiri saja boleh, tuan-tuan, bersendiri. Saya, isteri dan anak-anak buat sendiri, hidup sendiri, cara sendiri, selesa sendiri, senang sendiri, boleh. Tapi, tuan-tuan, saya tak boleh masuk syurga seorang-seorang. Saya kena bawa manusia lain masuk syurga bersama saya. Harta saya mesti bawa orang lain sama-sama. Kesenangan saya mesti bawa orang lain sama-sama. Kemewahan saya mesti bawa orang lain sama-sama. Reputasi saya mesti bawa orang lain sama-sama. Kekuatan yang ada pada saya mesti saya tanggung orang lain bersama-sama untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akhlak seorang Muslim. Maka sebab itu, tuan-tuan, saya harap di skrin, tuan-tuan tengok sekarang. Minta tolong, tuan-tuan. Saya minta tolong. Appeal kepada tuan-tuan. Ini yang terakhir cerita akhlak mulia ni. Salah satu akhlak mulianya bersedekah. Bersedekah, tuan-tuan. Kita dah cerita bab sedekah ni, tuan-tuan. Masya Allah. Kita dah cerita bab sedekah ni. Tak salah saya 5 siri juga kita dah cerita bab sedekah ni. Bersedekahlah, tuan-tuan. Apa yang kita ada, sikit bagi sikit. Untuk Anjung Husnul Khatimah ni, 3 jenisnya. Peringkat peribadi, tuan-tuan, masukkanlah RM1 pun tak apa, RM1. Masukkan RM1 dalam akaun itu. Tapi takkan RM1, tuan-tuan. Mungkin 5, mungkin 10, mungkin 100. Itu diri, kementerian keluarga. Tiap keluarga satu sumbangan. Tiap keluarga takkan tak boleh, tuan-tuan. Keluarga anak 5 orang, kan, tuan-tuan, ada lagi 2 orang, 7 orang dalam satu keluarga. Satu sumbangan. Kalau seorang anak RM1, ada 7 orang, RM7. RM7 masukkan dalam akaun itu. Tuan-tuan, kemudian tu insya-Allah sumbangan dari segi syarikat-syarikat. Sumbanglah, tuan-tuan. CSR, tuan-tuan, tu sumbanglah. Zakat yang tuan-tuan keluarkan itu ada sebagainya dipulangkan kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan sendiri mengagih kaja. Agihlah kepada Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, agihkan kepada Anjung Husnul Khatimah. Dan kita ada satu provision, kita ada tax exemption, tuan-tuan, dikecualikan daripada tax. Tuan-tuan pergilah, tuan-tuan, tolonglah, tuan-tuan, inilah yang dapat kita buat, insya-Allah. Kemudian buku, tuan-tuan, 3 buku tu. 3 buku, tuan-tuan dan puan, yang saya tulis, alhamdulillah. 3 buku ni sangat penting dan perlu ada di setiap library rumah kita. Jadikan buku ini buku rujuk. Jadikan buku ini buku yang antara yang utama yang ada di rumah. Untuk anak-anak kita rujuk. Namanya, tuan-tuan, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Itu nama buku dia. Untuk kita semuanya,
Namanya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Itu buku yang kedua. Buku yang ketiga, untuk isteri dan anak-anak perempuan kita, seluruhnya kaum perempuan. Namanya, tuan-tuan, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya harap tuan-tuan dapatkan buku ini, tuan-tuan, insya-Allah ya. Tuan-tuan masukkan dalam account, kita akan hantarkan dengan post nanti, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Yang kedua, announcement ini yang terakhir, tuan-tuan, dalam kita bicarakan akhlak dalam Islam ini. Yang terakhir ni kita bicarakan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan ya. Saya harap insya-Allah ya, kita akan sambung dalam program. Okey, saya nak menyebutkan program kita setiap hari pukul 7. Pukul 7 ni. Namanya Titisan Embun Pagi. Setiap hari. Ada ke tak ada? Tuan-tuan, ada poster ke tak ada poster pun, tapi ada programnya. Poster ada, poster tidak ada, poster sempat dibuat, tak sempat dibuat. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah hari-hari buka saja pukul 7, biasanya tepat pukul 7, sehingga ni kita bersiaran, tak pernah lewat lagi, tepat, punctual, tuan-tuan. Ya? At 7 o'clock sharp, kita ke udara, namanya Titisan Embun Pagi. Kita telah membincangkan akhlak mulia siri 1 sampai siri 5. Hari ini penutupnya, insya-Allah, siri 5. Dan kita sambung dengan berbagai tajuk yang lain. Kemudian tuan-tuan, pada hari Jumaat saja, tetap hari Jumaat, pukul 11.30 pagi. Belum mula lagi. Hari Jumaat yang akan datang ni, lusa ni, mula dah. Apa dia namanya? Khazanah Minda DDHA. Khazanah Minda Datuk Dr. Hasan Ali. Yang ini, tuan-tuan dan puan ya, tuan-tuan boleh tanya soalan. Tuan-tuan bagi soalan dalam bentuk, daripada sekarang pun boleh bagi, ataupun masa kita online nanti, masa kita live nanti, tuan-tuan boleh bagi soalan. Tuan-tuan, soalan, jangan tak payah komen-komen lah. Soalan mengenai pendidikan anak-anak. Soalan mengenai masalah remaja anak-anak kita ni. Kita pun tak tahu apa nak buat dengan masalah remaja. Suruh sembahyang tak nak sembahyang, suruh bangun pagi tak bangun pagi, suruh kerja tak nak kerja. Anak-anak remaja ni, macam mana kita nak didik anak remaja? Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita nak cerita menyuburkan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Macam mana kita nak Islam, memasukkan nilai Islam dalam keluarga kita. Anak perempuan fikir Islam, anak laki-laki fikir sini akhlak ni. Bapa fikir Islam, mak fikir Islam, pergi pasar fikir Islam, masak fikir Islam, makan fikir Islam, kenyang fikir Islam, lapar fikir Islam. Fikir Islam, tuan-tuan dan puan. Kena fikir Islam. Islam. Yang keempat, tuan-tuan. Apa yang kita nak? Yang keempat, insya-Allah kita bercerita nanti, tuan-tuan dan puan, mengenai usaha dakwah kita. Penting sangat usaha dakwah. Sebab umat Muhammad adalah umat dakwah. Nabi Muhammad ialah Nabi dakwah, umat Muhammad umat dakwah, Hasan Ali ialah sebagian daripada umat Muhammad, Hasan Ali adalah insan dakwah. Tuan-tuan juga adalah merupakan insan dakwah. Seluruhnya, likers kita, followers kita, seluruhnya, tuan-tuan adalah merupakan insan-insan dakwah yang mesti menjalankan tugas sebagai ahli dakwah, pendakwah, ejen dakwah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, insya-Allah kita akan cerita tentang terapi diri, tuan-tuan. Macam mana kita nak terapi diri kita? Kita ada anxiety, berbagai-bagai sifat. Kita ada depression, kita ada sifat cemburu. Macam mana nak gugurkan sifat mazmumah? Macam mana nak bentuk sifat-sifat mahmudah? Bolehlah ditanyakan, tuan-tuan. Kalau saya tak ada nanti seorang, kita ada berdua nanti untuk menjawab soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang berikutnya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita bersedia untuk kita memberikan sedikit dengan pengalaman. 40 tahun pengalaman dengan 43 tajuk buku yang saya tulis, dengan sikit, tuan-tuan, research yang saya buat dan pengalaman yang saya ada, tuan-tuan dan puan, insya-Allah inilah yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, sedikit ilmu, sedikit pengalaman, coretan-coretan ilmu yang nak disampaikan kepada tuan, iaitu pada hari Jumaat. Hari Jumaat yang akan datang ni, lusa, 11.30 pagi. 11.30 pagi. Apa tajuknya, tuan-tuan? Bannernya Khazanah Minda DDHA Datuk Dr. Hasan Ali. Tuan-tuan tanyalah. Facebook, yang menanya Facebook, tuan-tuan pergi pada Facebook saya, tuan-tuan ya. Pergi pada Facebook, pergi page saya. Facebook page saya, Datuk Dr. Hasan bin Muhammad Ali. Macam ni, tuan-tuan, yang sekarang ni Facebook page saya. Tuan-tuan bolehlah, boleh hantar, insya-Allah, tuan-tuan ya. Daripada sekarang boleh bagi, tuan-tuan, bagi soalan-soalan. Tuan-tuan nak tahu nama boleh, tak mau tahu nama boleh, nak disebutkan boleh, tak disebutkan boleh, apa saja. Eloklah soalan-soalan yang mengaitkan semua orang, tuan-tuan.
masalah diri dan sebagainya. Tuan-tuan sebut. Saya tidak akan sebut. Adalah masalah-masalah private. Saya tidak akan sebutlah daripada mana, siapa yang memberikan soalan dan sebagainya. Saya faham tuan-tuan dan puan. Saya jaga privacy, saya jaga air muka, saya jaga reputasi. Trust me tuan-tuan, trust me. I would preserve those things, you know. I would not reveal. If it is I am required not to reveal, I'm not going to reveal names, you know, kepada mereka yang menyoal. Tetapi tuan-tuan, soalan itu nanti jawapannya saya yakin jawapan itu kena pada tuan-tuan, jawapan itu kena berguna, bukan berguna kepada tuan-tuan, berguna pada perempuan yang menanya, tapi juga berguna kepada mereka yang menonton, followers kita, likers kita, dan mereka yang lama dan baru bersama dengan kita, insya-Allah. Tuan-tuan ya, itu yang pukul 11.30. Hari Sabtu, hari Ahad. Hari Sabtu, hari Ahad, tuan-tuan, pukul 12.30. Hari Sabtu, hanya hari Sabtu, hari Ahad saja, 12.30. Sabtu, Ahad, 12.30, masa cuti. Tuan-tuan tak kerja. Tuan-tuan bolehlah dapatkan melihat video-video yang telah dirakamkan. Jadi yang baru, minggu lepas kita rakam tentang tajuk-tajuk yang terkini, 15 ke 20 minit, 15 ke 20 minit. Tuan-tuan, insya-Allah nanti boleh pergi kepada YouTube kita, tuan-tuan, subscribe YouTube kita, tuan-tuan, insya-Allah ya. Kemudian itu pukul 12.30. Saya ulang balik. Pukul 7 pagi, hari-hari. Ini hari-hari. Titisan embun pagi, hari-hari. Kemudian tu pukul 11.30, hanya hari Jumaat saja. Hari Jumaat sahaja. Seminggu sekali, hari Jumaat. Namanya tuan-tuan, Khazanah Minda DDHA. Khazanah Minda Datuk Dr. Hassan Ali. Tanyalah apa tuan-tuan. InsyaAllah kita cubalah memberikan jawapan. Mungkin jawapan itu tidak menyenangkan tuan-tuan. Tuan-tuan tidak berasa satisfied dengan jawapan itu. Tetapi paling tidaknya tuan-tuan mendengar tuan-tuan satu perspektif daripada masalah yang dihadapi, yang kita akan bagi tuan-tuan dan puan untuk memikirkan, terus memikirkan, dan ada tempat-tempatnya boleh diamalkan terus, tips-tips untuk kita keluar daripada masalah itu, insya-Allah. Kemudian pada pukul 11.30. Kemudian itu pada 12.30, hanya pada hari Sabtu, hari Ahad saja. 12.30 hari Sabtu, hari Ahad, kita akan memainkan video-video pendek 15 ke 20 minit, 15 ke 20 minit dengan tuan-tuan tajuk-tajuk yang terkini, yang baru dirakamkan. Setengahnya dirakamkan minggu lepas, setengah dirakamkan 2-3 hari begitu. Kita paparkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Dan yang akhirnya pukul 9 suku malam, 9 suku malam setiap malam. 9 suku malam setiap malam, insya-Allah. Kita mengadakan tuan-tuan perbincangan panel mengenai satu tajuk-tajuk yang terkini. Malam ini kita akan bincang tajuknya tuan-tuan, musibah agama, musibah agama, musibatuddin, musibah agama, musibah agama. InsyaAllah malam ini kita akan bincang tajuknya musibah agama. Itu pada pukul 9.15 pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah jangan lupa tuan-tuan, dermalah, wakaflah, zakatlah, infakkanlah, sedekahkanlah, amal jariahkanlah, fidyahkanlah, fi sabilillah, untuk anjung husnul khatimah yang dibangunkan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tujuh keuntungan dan sebagainya, bukan untuk keuntungan satu sen pun, tapi kita nak didik manusia supaya mati dalam husnul khatimah, mati sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buku-buku tuan-tuan, silalah tuan-tuan. 3 buku tu tak boleh dapat di mana-mana, tak dapat di mana-mana. Hanya tuan-tuan dapat dengan tuan-tuan telefon tuan-tuan. Tu nombor telefon di hujung sebelah kanan tu nombor telefon. Telefon insya-Allah, ataupun tuan-tuan masuk dalam akaun RM65 itu untuk mendapatkan buku itu tuan-tuan puan. Lepas tu kita akan hantar, kita akan postkan buku itu, insya-Allah. Tuan-tuan Brunei boleh dapat buku itu, memang ramai pun. Singapura ramai. Permintaan Singapura cukup ramai tuan-tuan, selatan Thailand dan juga negara-negara di Malaysia, Sabah, Sarawak dan sebagainya, insya-Allah. Tuan-tuan, cukup setakat itu. Saya mengucapkan terima kasih dalam siri akhlak dalam Islam ini. Tuan-tuan telah mengikutinya. Sebarkan tuan-tuan. Jangan lupa tuan-tuan, like and share, like and share. Kita punya YouTube. Subscribe YouTube. Subscribe, like and share. Subscribe dan like and share YouTube kita. Dr. Hassan Ali. Pendek. Rapat-rapat, huruf kecil semua. DR Dr. Hassan Ali. Kemudian tu kita punya Instagram. Dr. Hassan _Ali. Dr. Hassan _Ali itu Instagram. Dan of course kita punya Facebook page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Panjang, Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali.
Cukup setakat itu tuan-tuan, saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan. Betul-betul sangat terima kasih kepada tuan-tuan. Dan alhamdulillah malam tadi tuan-tuan nampaknya rakamannya cantik tuan-tuan daripada awal hingga akhir. Internetnya dapat membantu kita, hal-hal teknikalnya, masalah teknikal tidak berlaku pada malam tadi pukul 9.15 pada malam tadi. Dan diharap malam ini bila kita membincang tuan-tuan dan puan musibah agama, saya harap tuan-tuan internet pun baik dan sahabat-sahabat saya yang menjadi guest tetamu saya malam ini pun insya-Allah dapat memberikan hujah-hujah dalam suasana yang sangat menyegarkan itu. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah.